Pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, pertama sekali kita dah buat dah sesi ini pada uh, awal dulu kan. Sekali kita dah pernah buat dan pada masa tu kita buat sangatlah teknikal dan saya fikir agak cepat kan. Kemudian bila saya perhatikan balik, bukan saya inilah, saya cuba menilai balik, saya nampak betul kita telah selesai berkaitan dengan teknikal, tetapi banyak idea-idea ataupun konsep-konsep asas dalam pengajian kualitatif tu seakan-akan tertinggal. Jadi saya fikir mungkin perlu kita reverse sikit kan, undur sikit, kemudian kita lihat secara lebih detail tapi dalam kerangka yang mudah kan, yang simple, untuk bagaimana kita menganalisis data kualitatif ni kan. Sebab saya adalah hadir beberapa di peringkat kolokium, di peringkat DRP, ada kajian yang bersifat kualitatif, ada kajian kuantitatif, dan saya nampak ada beberapa perkara tu kita seolah-olah hilang kan. Bila kita hari ni dengan adanya approach HLST, NVivo kan, kita terus-terus jump kepada software-software yang ada ni ataupun tools-tools yang ada ni, dan kita lupa kepada asas-asas yang penting sebelum kita menjalankan kajian kualitatif ni. Okey, boleh dengar suara saya? Nanti saya cakap-cakap kan orang tak dengar. Tak clear, jelas Jelas doktor. Okey, alhamdulillah. Okey jadi kita pergi peringkat tu satu-satu dan kita cuba explore balik kan apa yang perkara-perkara yang tertinggal. Kemudian dalam masa yang sama, kalau ada soalan boleh tanya saya terus kan. Kalau mungkin ada 2-3 perkara tu kita tak jelas dalam konteks kajian kita, cuba tanya. Kalau saya tahu saya jawab lah, kalau tak tahu nanti kita carilah siapa yang boleh jawab. Kemudian saya juga cuba kongsikan mungkin ada perkara-perkara yang saya nampak ada kekurangan lah ataupun kelompangan. Sebenarnya itulah proses belajar kan. Masa saya dulu pun belajar, saya apa pun tak tahu. So dari situ kita explore, pergi satu tu, tengok orang bentang sebagainya, lama-lama kita fahamlah konsep tu kan. Konsep bagaimana mengisi data, bagaimana kita nak kumpul, nak bina kan kita punya kajian tu daripada kosong sampai akhirnya nanti kita boleh bentuk model, boleh bentuk apa saja kerangka kan, framework yang kita mahukan di peringkat akhir nanti. Itu kita cuba pergi satu persatu. Okey. So yang pertama kan, saya cuba gunakan slide, tapi slide saya ni saya buat basic supaya kita mudah faham. Artinya kalau kita nak menulis dalam bentuk metodologi dalam bab 3, maka kita kena rujuk balik buku-buku metodologi kan. Kalau siapa yang tahu Yin, Yang, Creswell, ini antara Saldana kan, antara nama-nama penting lah dalam bidang pengajian kualitatif. Dan bila kita kata kualitatif ini, bukanlah kita kata dia satu yang terasing dalam bidang pengajian Islam contemporary ni, terutama dalam konteks contemporary kan. Dia sebenarnya sangat-sangat dekat kan. Kita ada metod istiqra', kita ada metod observation kan. Kaedah-kaedah ni lagi kalau kita tengok dalam buku sosiologi, dalam mukadimah Ibn Khaldun tu dah guna dah approach ni. Cuma tak dibuatlah kita guna sistem ni kan. Macam dulu peringkat awal pun orang guna transcription secara manual dan sebagainya. Tetapi bila lama kelamaan kita cuba tambah baik dan kita perbaikilah. Ada sistem-sistem tertentu kita cuba perbaiki. Dan sebenarnya sistem ini, triangulasi semua ni dekat dengan sistem dalam pengajian Islam kan. Kita ada hadis mutawatir kan, semakin banyak disanadkan tu, diturunkan tu, berarti kedudukannya semakin baik. Begitu dengan kajian kualitatif kan. Kita nak supaya persetujuan, agreement tu semua banyak kan, hampir sama. Dan dalam kajian kualitatif ni juga kan, dia ada kekuatan yang tersendiri, terutamanya pada masa kini lah kan. Saya fikir dia ada saling melengkapi lah. Dalam bidang kuantitatif pun saling melengkapi. So maksudnya kalau di kajian-kajian kuantitatif tu ada reliability test dan sebagainya, kita dalam kajian kualitatif pun kita tetap menekankan aspek-aspek yang gitu, supaya
apa yang kita perolehi ini boleh diterima dari segi akademiknya. Dan kita menolaklah elemen bias dan sebagainya. Itu pentinglah. Sebab tu dia ada satu langkah ataupun prosedur ataupun kaedah bagaimana kita menganalisis data-data yang bersifat kualitatif ini. Okey kan? Ada lain tak berclear? Clear Dr. Faiz, jelas semuanya. Jelas kan? Okey. Sekejap. Okey. Okey. Okey, boleh nampak slide saya? Okey. Ini saya punya data sikit lah. Dan saya latar belakang pendidikan tu lebih kepada ekonomi lah, ekonomi dan kewangan Islam. Tapi jadi contoh-contoh saya beri tu mungkin cenderungnya pada kewangan Islam gitulah. Tapi kita akan cuba lihat juga dalam bidang-bidang lain. Sebenarnya kaedah kualitatif ni dia very fleksibel. Dia tak adalah kita kata dia bidang ni saja boleh, bidang lain tak boleh. No kan? Pertama, siapa yang sedang membangunkan apa yang dikatakan landasan teori ataupun conceptual framework, research framework, theoretical framework, semua boleh mulakan kajian dia dengan menggunakan ATLAS-T ini. Sebenarnya termasuk juga orang yang kadang-kadang guna survey kan. Bahkan kalau orang membangunkan mining data kan, dia guna correlation dan sebagainya, boleh juga menggunakan kualitatif di peringkat awal kajian dia kan. Sebelum kita tentukan variable tu, kita mesti ada yang disebut sebagai landasan teori kan. Jadi itu pun kita perlu apa dia? Boleh mulakan dengan menggunakan kajian berbentuk kualitatif ni ataupun menggunakan sistem ATLAS-T ni. Okey, bila saya cuba meringkaskan, saya fikir yang dalam proses kita buat kajian kualitatif ni ada empat benda ni je kan yang kita perlu beri perhatian. Satu, apakah pendekatan kajian yang kita pilih? Dah dapat pendekatan kajian, kita cuba bangunkan apa yang dikatakan konseptual ataupun teoretikal kajian. Ini perkara penting lah. Konseptual dan teoretikal adalah perkara yang sangat-sangat penting. So, apa saya kata begitu? Tanpa tuan-tuan membangunkan konseptual, kita tidak boleh pergi kepada peringkat seterusnya. Ini yang kita tinggal. Kadang-kadang kita tertukar konseptual dengan proses kajian. Kan ada orang dia buat problem statement dan sebagainya, metodologi, dapatan kajian. Jadi bila penilai tanya, mana konseptual framework awak? Dia tunjuk dia punya proses penulisan tesis. So kita kena bezakan. Proses kita menulis tesis tu tak sama dengan proses kita membentuk konseptual kajian. Dia ada perbezaan yang lain lah kan. Proses kajian, proses lah. Bagaimana kita melakukan step buat penyidikan tu. Konseptual adalah teori ataupun landasan ataupun asas yang kita gunakan sebelum kita menjalankan kajian kita. So dia, semua kajian ni ada dia punya asasnya. Maksudnya tidaklah kita jump terus kan, tiba-tiba nak analisis. Okay, bila kita dah clear bahagian konseptual ni, barulah kita pergi pada peringkat seterusnya adalah kita kumpul data-data yang kita perlu. Nanti saya akan detailkan. Kan penting untuk kita faham yang manakah satu sorotan literatur dan yang manakah satu data kualitatif kita. So kita kena tahu kan. Macam kita memasak lah. Sebelum mula masak tu kita mesti ada bahan-bahan lah. Kalau tidak, tak boleh mulakan proses masak tu. Sama juga kita analisis data ni. Kita mesti tahu ada setengah. Sebab saya nampak antara kelompongan kita ataupun kelemahan kita adalah calon kadang-kadang dia sukar kan nak bezakan ini adalah sorotan literatur dan ini adalah data kajian yang dia nak proses nanti, yang dia nak analisis tadi. Perkara tu ada berbeza. Cuma ada beberapa dokumen yang dia boleh masuk dalam sorotan literatur dan dia juga merupakan bahan semasa kita nak analisis. Nanti saya akan detailkan lah. Okay, yang 4 kita analisis, yang kelima kita interpret dan macam mana kita nak persembahkan data kita. So 5 cara ni selesai, maka selesailah kajian kualitatif kita. Okey, ada soalan tak setakat ni? Daripada the slide doktor tadi yang 5 langkah mudah analisis tu, itu subtopik kiranya dalam bab 3 tu Okay, maksudnya untuk Okey.
Okey, adakah dia subtopik dalam bab metodologi? Nanti saya uraikan. Dia ada perkara yang perlu kita masukkan, ada perkara yang kita asas dia begitu kan, 5 perkara ni. Cuma ada perkara-perkara macam analisis data tu kita ada pendetailan dia. Maksudnya bila kita analisis data tu dia ada detail anak-anak dia kan. Kita kena buatkan induktif, deduktif dan sebagainya. Tapi overallnya itulah perkara yang kena ada dalam bab 3 tu. Secara umum. Nanti sebab slide saya di peringkat akhir nanti ada. Saya cuba listkan apa yang perkara penting tu. Boleh ya? Cik siapa? Azmani ya? Okey doktor, terima kasih. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Okey, kita teruskan sekejap. Okey, kita sambung. Sikit Okey, siapa ada soalan boleh tanya terus. Boleh minta kebenaran dengan Anis lah dulu. Sebagai pengurusi hari ni kan. Okey, so kita pergi terus. Dari segi konsep ataupun, saya buat untuk slide show dulu. Okey, dari segi pendekatan kajian, kalau kita lihat daripada konteks asal pendekatan kualitatif ni, dia ada pelbagai lah kan. Ada berbentuk kajian kes, action research, kajian tindakan. Tapi saya boleh nampak kebanyakan kajian kualitatif, terutama khususnya dalam pengajian Islam kontemporari ni, dia lebih kepada kajian fenomenologi. Kalau satu-satu perkara tu dia dah ada ramai orang buat dalam konteks kehidupan hari ni. Kan banyak kajian-kajian macam saya pun, saya buat jalan kajian kebanyakannya bersifat fenomenologi. Maksudnya perkara tu ada, tapi kita menilai ataupun mengkaji segi praktis bagaimana fenomena proses kajian tadi. Okey. Seterusnya, kita mengkaji satu konsep ataupun perkara yang agak bersifat baru. Kan? Maksudnya tidaklah sampai orang tak pernah sebut. Contoh isu vaksinasi ke kan, adalah Islam kan contohnya. Ataupun kita buat kajian tentang pengurusan supply chain ke kan, supply chain dalam makanan ke. So perkara tu mungkin tak adalah kita kata orang tak pernah kaji. Ada orang pernah sebut tentang supply chain, ada orang pernah sebut tentang apa itu halalan thayyiban, tetapi orang tidak pernah menghubung kaitkan antara kedua ni. Jadi ini satu menjadikan kita masih di peringkat kajian grounded theory. So kita kena faham lah kan. Maksudnya perkara-perkara yang agak baru, so dia lebih kepada grounded theory. Dan ada juga kajian-kajian bersifat etnografi, utamanya kajian-kajian bersifat budaya lah kan. Ada juga historical research, kajian-kajian sejarah. Ada sahabat-sahabat kita yang buat juga kajian itu, pun termasuk dalam kajian kualitatif. Dan sebenarnya kan, dalam konteks pengajian Islam ni, kita tidaklah terikat dengan mesti buat kajian fenomenologi ataupun grounded theory. Kan sebenarnya dalam konteks kita pengajian Islam pun dia ada pelbagai kajian kan. Ada orang dia menggunakan pendekatan usul fiqh. Kan? Dia interpret nas, interpret hadis, pandangan fuqaha daripada turas, kemudian dia ambil pandangan contemporary, kemudian dia blended kan guna pengguna approach tertentu, maslahah, uruf, kan, kias dan sebagainya, lalu dia membentuk satu dapatan. So itu juga sebahagian daripada, kita boleh katakan sebahagian daripada kajian kualitatif, tetapi dia menggunakan pendekatan usul fiqh. Okey ada tak yang menggunakan pendekatan begitu? So itu juga pendekatan kualitatif, tetapi sewaktu kita membangunkan apakah pendekatan kajian tu, kita perlu nyatakan bahawa ini adalah menekankan kan, kita kena terangkanlah ini adalah menggunakan pendekatan usul fiqh. Dia boleh guna kualitatif, boleh kan, dia boleh menggunakan kaedah, dia menggunakan kaedah kualitatif, dan kita boleh analisis nas, interpretasi tadi menggunakan atlastik ini. Syarat dia apa? Kita ada semua dokumen tadi dalam bentuk PDF. Okey, sama juga kalau ada setengah individu dia mengkaji tentang tematik hadis. Kan dia ambil satu isu tentang apa pharmaceutical kan ataupun vaksin. Dia nak mengkaji dari sudut konteks hadis. Jadi dia nak collect data apa-apa hadis yang membincangkan tentang vaksin ataupun tentang bagaimana menangani pandemik ni, dia kumpulkan satu untuk bentuk satu tema. So itu dia menggunakan pendekatan tematik hadis. Dan ada juga yang menggunakan pendekatan tematik Al-Quran. So dia ambil satu kaedah,
menggunakan tafsir muktabar yang ada, kemudian dia kaji dari segi perspektif halal supply chain tu. So ini kajian-kajian yang bersifat contemporary dan dia menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada dalam pengajian Islam. Termasuklah ada individu yang ada menggunakan kajian dalam bidang legal. So perundangan kan, kajian perundangan. So kita mesti pendekatan kajian itu, kita mesti menggunakan pendekatan kajian dalam perundangan, legal research ataupun legal study ni mesti menggunakan. Tetapi kita boleh mengadu menganalisis data tadi menggunakan kualitatif. Okey ya. Dalam kajian-kajian teks kan, kajian-kajian teks ni satu kajian yang menarik sebab dulu saya sangat-sangat berminat lah dengan kajian-kajian teks ni. Saya sajalah cerita-cerita kongsi kan sambil-sambil tu. You all pun mungkin stress lah saya dengar metodologi kan. Dulu pun saya buat kajian mengenai mukadimah kan. Saya keluarkan idea-idea mukadimah berkaitan dengan teori ekonomi masa tu. Kemudian saya mengkaji Ihya Ulumuddin, mengeluarkan teori masa tu teori penawaran wang saya keluarkan. Kemudian adalah beberapa kitab dan sama ada kitab-kitab yang kita cuba rungkaikan tapi masih lagi memakan masa lah. Tapi satu kajian yang baik. Dan sebenarnya banyak bahan-bahan daripada kitab ni kita boleh adaptasikan. Malah kita kadang-kadang terhilang kan daripada teks tu hilang daripada kita punya pengetahuan. Sebenarnya banyak bahan-bahan yang baik. So dalam konteks ni adalah kajian tekstual. Kan, kajian tekstual ni lagilah dekat dengan pengajian kualitatif. Ada kajian tekstual ada saya masukkan dalam contoh nanti kemudian. Cuma syaratnya adalah kita kena tentukan apakah kitab utama kita. Kan? So ada orang dia mengambil pendekatan kitab utama dia nak keluarkan idea-idea daripada kitab tu. So kita kena tahu kitab utama, teks utama tu kita mesti ada. Dan saya sangat-sangat untuk awak semua menganalisis menggunakan kualitatif, kena ada PDF kitab tu. Dan kajian tu kajian tekstual. Kadang-kadang ada orang melihat bila kita mengambil satu pendekatan, contoh kita nak mengeluarkan idea daripada satu kitab ni mengenai idea tentang akidah, kan, akidah apa-apa kan. So kita kena mengeluarkan data-data daripada teks ni menggunakan pendekatan-pendekatan teori dalam akidah tu. So berarti kalau kita mengeluarkan teori dalam akidah, contoh saya dulu saya mengeluarkan idea penawaran wang kan. So bila kita ambil tu, kita pertama sekali bila kita bangunkan konseptual tu, kita mesti bangunkan apakah teoretikal dalam penawaran wang. Sama juga Ustazah Syafawati, saya pun tak mahir sangatlah. Tapi dia tentang perbandaran lah Ustazah. Tentang bandaran, jadi Ustazah akan keluarkan dulu tentang ideologi tentang pengurusan bandar ni. Dalam konteks teoretikal, apa yang dibincangkan dulu, kemudian baru kita jalankan proses analisis terhadap teks yang kita pilih. Teks yang kita pilih kan. Dan teks ni boleh satu teks sahaja, cuma teks yang satu ni mesti satu teks yang besar lah kan. Yang sangat-sangat berimpak. Sebab bila kita memilih teks ni, perkara pertama yang penilai akan tanya kita, kenapa pilih kitab ni tak pilih kitab lain. So itu paling penting lah. Masa kalau kita memilih teks ni, saya nampak pun ada 2-3 calon kita cuba membukakan idea ni. So kita kena terangkan kenapa teks ini dipilih, tidak teks yang lain kan. Tapi sebenarnya banyak kan. Contoh Ihya Ulumuddin ataupun karangan daripada Al-Ghazali itu banyak teori-teori kan. Ada teori penggunaan yang dikeluarkan dan teori penggunaan ni ada untuk orang awam, untuk golongan sufi dan sebagainya. Dan ini adalah kita katakan sebagai kajian teks lah secara mudahnya. Okey Ustazah, mungkin boleh menjawab lebih asal secara lebih kurang lah. Okey, insya-Allah, terima kasih Doktor. Bila kita melihat satu praktis yang maksudnya bila kita interview, orang yang kita interview tu dia tahu apa yang kita nak tanya secara asasnya kan. Orang miskin tu bagaimana, kemudian pandemik pun dia tahu. Cuma kajian kita dalam konteks ni bagaimana menilai orang miskin tu dalam konteks pandemik COVID-19 ni. Mereka dah biasa tentukan orang miskin, dan cuma bagaimana dalam konteks COVID-19. Saya nampak kajian ini lebih bersifat kepada fenomenologi. Kita mengkaji fenomena ni.
Kenapakah respon zakat dalam bantuan orang miskin? Bila berlaku fenomena apa? COVID-19. So kajian ini adalah cenderung dikategorikan sebagai fenomenologi. Boleh? Okey, bila kita menentukan satu-satu keadaan, satu-satu situasi, kita kena menilai juga apakah kedudukan sampel yang kita ada. Kedudukan sampel yang kita ada. Okey, contoh, mungkin dalam konteks Nazruddin ni saya pun belum begitu jelas lah kajian macam ni, tapi saya nampak lebih kurang beginilah kan penentuan asnaf pelajar di kalangan pelajar universiti lah, lebih kurang macam tu. Okey, so kita nampak proses dia adalah kita mempunyai sampel yang jelas. Sampelnya adalah institusi pengajian tinggi. Kan? Institusi pengajian tinggi. Okey, dan bila kita menganalisis benda ni, mungkin kita boleh mengambil pendekatan, dua pendekatan lah kan. Kita tidaklah satu saja, yang lain tak. Satu, saya nampak boleh menilai dari segi pendekatan fenomenologi. Yang kedua, kita juga boleh memilih pendekatan multiple case study. Multiple case study sebab setiap universiti ni dia ada case study dia sendiri kan. Orang ni ada kaedah dia, orang ni ada kaedah dia, dan akhirnya bila kita study semua ni, semua konteks kitab ni tadi, semua konteks universiti tadi, so kita mendapat kes-kes yang pelbagai. Daripada kes-kes yang pelbagai ni kita analisis, lalu kita boleh membentuk satu dapatan ataupun satu bentuk dasar ataupun satu model bagaimana kita menguruskan asnaf pelajar di universiti ini. Contoh. So itu kita punya ni lah. Dari segi penentuan sampel macam saya sebut tadi, alokasi. Kita boleh memilih lah berdasarkan apa keperluan kajian kita kan. Kalau Malaysia, berarti kita kena penuhi lah. Sama juga kalau satu orang dia memilih untuk mengkaji risiko syariah di perbankan Islam. So overall, semua bank Islam tu dia kena ambil pick up satu-satu untuk mewakili sampel, untuk mewakili populasi yang ada kan. So dia ambil satu-satu wakil, at least paling tidak. Okey. Cuma je dalam konteks kajian tu di Malaysia, contoh mungkin ada orang buat tentang zakat apa semua kan. Jadi kita kena plotting lah. Plotting perkara tu bergantung kepada peluang kajian. Kalau orang tu nak buat di selatan, selatan lah. Kalau nak buat satu Malaysia, so dengan keadaan hari ni agak sukar sebenarnya kita nak ambil semua tadi. So, nak ambil semua tu mungkin sukar lah, tapi kita boleh buat zoning dan sebagainya kan, penzonan kajian dan sebagainya. So itu bergantung kepada keperluan kajian kita. So saya pun tak boleh nak kata exact you mesti buat begini tidak kan. Itu mungkin kena berbincang lah dengan penyelia masing-masing. Cuma asasnya sifat pemilihan sampel ini dia mesti representatif kan, dia mesti purposive kan, mewakili sampel. Dipilih bertujuan dan dia mewakili populasi ataupun sampel yang ada. Itu antara caranya. Boleh ya? Kajian kitab pun sama. Kan? Kita sebenarnya bila kita menganalisis kitab, kita mengeluarkan tema dia sebenarnya tahqiq lah kan, tapi dalam approach kualitatif ni dipanggil sebagai tema lah, tema. Tapi tema ini dikeluarkan berdasarkan apa yang ditentukan oleh objektif kajian. Itu perkara yang saya sebut nantilah kemudian. Kan bila kita buat coding, perkara pentinglah kita tahu apa objektif kajian kita. Sebab tu perkara yang atas nanti saya akan tunjukkan. Perkara yang pertama sekali kena ada adalah apakah kita punya research objektif. So pada research objektif dia akan leading lah perkara-perkara yang lain insya-Allah. Okey ya. So dalam konteks tahqiq kitab ni kita kena keluarkan dulu teoretikal, baru kita boleh tahu apa yang kita nak tahqiq daripada kitab, ataupun kita nak bangunkan tema daripada kitab, ataupun kita nak kodekan apa daripada kitab tadi. So paling penting adalah kita kena ada teks kitab tu sendiri. Kan? Teks kitab tu paling penting untuk kita adalah. Yang keduanya kita mesti ada apakah teoretikal ataupun kontekstual konseptual kajian yang kita kaji dalam konteks kajian tu kan. Yalah, walaupun dia berbicarakan soal akidah, so mesti ada perkara-perkara tertentu kan. Saya pun tidak mahir lah mengenai kajian kitab ni. Sifat 20 ke, ataupun tentang stand konsep dalam tauhid ke. Jadi kita kena keluarkan perkara tu. Kan? Pertama sekali bila kita bangun tu, kita kena jelas. Bila dikatakan konsep akidah tu apa? Dari konteks apa yang kita nak kaji. Supaya bila kita nak
mengeluarkan idea Tok Pulau Manis dalam karangan dia tadi, kita boleh keluarkan. Dan sambil tu kita boleh menjalankan data lapangan lah, terutamanya pada individu yang dia mungkin mengajar kitab ni tadi kan, ataupun mahir dengan kitab ni, ataupun anak-anak murid dan sebagainya. Itu saya akan terangkan nantilah data-data yang kita perlukan. Okey kan? Baik, terima kasih Doktor. Jelas. Okey, bernampak Afif kan? Ya, nampak. Okey, tapi Yuan mungkinlah agak-agak apa dah? Agak kabur lah kan, tuan-tuan puan-puan semua mungkin agak kabur lah kan, sebab masih dalam peringkat kita nak memulakan perkara tu. Bukanlah berarti bila dengar saya punya ajar ni semua jelas kan. Tidak kan. Cuma at least paling tidak kita tahu apa yang kita nak buat di tingkat awal ni.